Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dah sampai habis dah tajuk tingkatan 5 ni. Ini tajuk perkongsian yang akhir untuk topik-topik fokus SPM 2021. Jadi pada hari ini cikgu nak kongsi berkaitan dengan tajuk kalau pelajar nampak pada skrin ialah Malaysia dan pertubuhan serantau. Dalam bab ini, dalam subtopik ini, apa yang cikgu nak kongsi ialah berkaitan dengan 3 tajuk utama. Malaysia dan hubungan serantau ni. Yang nak kongsi di sini ialah 3 tajuk utama. Ini sambungan daripada tajuk penggubalan dasar luar hari itu. Ini tajuk yang kedua lah. Kita akan sentuh asal, Mafelindo, dan yang paling penting tajuk fokus kita ialah ASEAN. Baik, sebelum kita jauh gerak, tajuk ini pelajar kena faham tentang beberapa perkara. Kalau kita nak tengok, kita tengok analisis dulu. Tajuk ASEAN ini pernah disoal. Tetapi Mafelindo tak pernah disoal. Tidak pernah. Tidak, cikgu tulis huruf besar lah. Tidak pernah disoal. Asal pernah sekali. Tetapi yang paling banyak ialah ASEAN lah. Baik. Bila kita nak belajar tentang ASEAN, calon SPM perlu tahu apa? Yang pertama kita kena tahu ialah berkaitan dengan matlamat penubuhan. Nanti kita akan tengok matlamat. Tengok 2007 dia tanya matlamat. 2016 dia tanya tentang sejarah penubuhan ASEAN. Ini dia link lah daripada asal sikit, daripada Mafelindo. Okey. Lepas tu dia tanya tentang apa? Bagaimana peranan Malaysia? Ini Malaysia berperanan ni maksudnya peranan Malaysia. Peranan Malaysia. Apa yang Malaysia buat? Okey. Selepas itu pada tahun 2018, dia bertanyakan tentang konsep Zoufan. Yang sedikit kita belajar dalam tajuk penggubalan dasar luar. Konsep mengapa Zoufan ni penting, kesan Zoufan kepada ASEAN, dan kita tengok sampai di situ kali terakhir disoal ialah pada tahun 2016. Untuk modul kerja A tak ada. Cikgu terpaksa guna satu modul daripada Pantai Timur lah untuk kita berkongsi berkaitan dengan tajuk ASEAN ni. Daripada negeri Pantai Timur. Baik. Pada tahun lepas, kita tengok analisis dulu. Analisis tajuk apa. Dalam analisis soalan percubaan tahun lepas, kalau kita tengok satu persatu, daripada awal, MRSM, Kelantan, tajuk ini tidak begitu banyak disoal oleh negeri. Kebanyakan tahun lepas ialah globalisasi. Secara kebetulan, tajuk itu keluar pada tahun lepas. Untunglah kalau Perak tahun lepas ialah dasar penggubalan dasar luar. Jadi bila kita dah tahu matlamat, kita tengoklah di sini. Kita tengok yang pertama ni, asal. Apa itu asal? Kita kena tahu di sini ialah fungsi. Cikgu letak warna merah juga supaya pelajar jelas. Bila cikgu letak macam ini, pelajar dia akan nampak dengan lebih jelas. Apa fungsi asal? Kita tengok, apa fungsi asal ni? Ada fungsi tak? Bagaimana asal ni berperanan? Okey, kita tengok. Asal ini, kita tengok ditubuhkan pada waktu itu kita ni menghadapi ancaman dan pengaruh komunis. Ini nampak. Pergerakan PKM menyebarkan pengaruh fahaman komunis. Dan diharamkan lepas rundingan baling
Apabila PKM minta diiktirafkan sebagai parti yang sah, tidak diiktiraf oleh Tunku Abdul Rahman. Jadi kita nampak ahli-ahli PKM ni melancarkan gerakan gerila. Ingat daripada tahun 19 berapa? 48 sampai 1960. Jadi ASA ini dia melibatkan negara yang dekat dengan kita. Yang dekat dengan kita sudah tentu adalah Thailand. Thailand ini yang bersempadan. Thailand lah yang membantu kita untuk melemahkan. Ini jawab ni. Dan menghapuskan gerakan komunis. ASA hanya melibatkan negara sempadan, iaitu Thailand. Tetapi Filipina juga terlibat. Jadi kalau ditanya negara yang terlibat, ialah Tanah Melayu, tambah dengan Thailand, tambah dengan Filipina. Dia lari sikit dah. Lari jauh tu. Dia tambah dengan Filipina. Jadi kita tengok di situ. Kenapa dia lari ni? Kita kejar balik. Bila dia lari, kita kejar balik lah. Okey. Ini Malaysia, Filipina. Kalau kita tengok tadi, cikgu sentuhkan berkaitan dengan Malaysia dan hubungan serantau. Bukan ini. Kita nak sentuh tadi ialah berkaitan dengan Filipina. Satu lagi Filipina. Dapat kejar juga Baik. Kalau dia tanya fungsi untuk menghapuskan pengaruh komunis. Okey. Bagaimana cara dia? Ini bagaimana. Bagaimana cara dia? Bagaimana ASA ni main peranan? Bagaimana ASA main peranan? Okey, kita tengok di sini. Adanya kerjasama. Cikgu letak warna hijau di sini. Supaya pelajar nampak bezakan yang tadi. Kerjasama di antara negara jiran. Malaysia, Thailand, Filipina. Dan kita nampak Tunku Abdul Rahman adalah orang yang awal mencadangkan penubuhan ASA. Dan akhirnya kita nampak daripada ASA inilah kita nampak poinnya yang paling banyak ialah kerjasama tu. Tapi bukan setakat kerjasama komunis saja. Kita nampak bukan komunis saja. Dia juga menyediakan kemudahan latihan dan penyelidikan, keselamatan. Ini berkaitan dengan serantau tadi tu. Berkaitan dengan komunis. Tetapi kita nampak ASA ni dia agak kurang sedikit peranan dia. Kerana kita nampak ASA ini dianggap sebagai oleh Sukarno pertubuhan anti pemerintahan presiden lah. Kita kena ingat 1961 hingga 1965 Indonesia melancarkan konfrontasi dengan kita. Jadi kita nampak di situ kenapa dikatakan anti Sukarno? Sebab kita ada buat perjanjian AMDA dengan Britain hari ini. Dan Thailand dan Filipina pula buat ketenteraan dengan Amerika. Kita dengan Britain, Thailand dengan Filipina dengan Amerika. Jadi kita nampak tidak disukai pada waktu itu. Ini berkaitan dengan ASA. Selepas ASA dibubar pada tahun 63, waktu itu belum habis konfrontasi. Tubuh pula Mafilindo. Mafilindo ni kita belajar dalam bab 6 untuk meningkatkan perhubungan persahabatan lah. Ini. Pada waktu itu kita menghadapi masalah dan pertelingkahan dengan Malaysia, Filipina, Malaysia, Indonesia. Yang ini pelajar boleh rujuk bab 6. Bab 6 kan, kita belajar konfrontasi, ganyang. Cuba kita tengok balik. Yang ini sebenarnya kita tak payah baca dah. Dia hampir sama. Dan untuk menyelesaikan masalah ini, apa yang dibuat? Inilah kita nampak bagusnya kita. Rundingan membawa kepada Mafilindo. Rundingan apa? Rundingan untuk menghapuskan, yang ini tadi ni. Menghapuskan pandangan Presiden Sukarno yang mengatakan bahawa kita ni neo-kolonialisme. Pandangan terhadap Filipina yang menuntut Sabah sebagai sebahagian daripada hak milik negara dia. Jadi dituntut. Bila dituntut Mafilindo ni kita nampak
Dia link juga dengan bab 6 juga. Akhirnya PBB kita nampak. Di akhir bab 6 kita akan tengok dalam Suruhanjaya Qadha. Lawrence V. Michael Moore ni meninjau pandangan rakyat Sarawak dan Sabah. Adakah mereka setuju menyertai tanah Melayu? Akhirnya majoriti di situ kita nampak. Dan tak selesai. Tuntutan ini tak selesai. Ini banyak. Setakat ini belum pernah disoal. Mungkin ini juga boleh disoal. Tapi mungkin dia akan pair lah. Sebab tak banyak. Tumpuan kita ialah kepada ASEAN. Kita tengok soalan ASEAN. Sebelum kita tengok sini. Nyatakan 3 pertubuhan serantau. Allah, senang benar. 3. 3 yang kita belajar tadi lah. Ini tak ada huruf Rama ni. Bermaksud pelajar kena buat intro lah. 3 pertubuhan serantau ialah, saya cuba bagi poin terus di sini. Kita nampak Asak, Mafilindo dan ASEAN. ASEAN. Tengok, dia tanya apa? Matlamat. Matlamat utama pertubuhan serantau tersebut. Dia tak tanya pun mana-mana. Mana-mana boleh kita ambil. Matlamat utama serantau tersebut. Kita tengok sini. Kalau ASA, tengok sini. Kalau ASA, dia untuk, kalau kita tengok situ, menghadapi ataupun untuk menghadapi kerjasama, menghadapi ancaman komunis. Kalau kita tengok tadi Mafilindo, ejaan pun payah dah. Ini ialah untuk terhadap hubungan Indonesia dan Filipina. Iaitu kita kaitkan dengan neokolonialisme, yang menganggap kita ni neokolonialisme, dan juga berkaitan dengan tuntutan Sabah. Tuntutan Filipina lah. Itu. Kalau ASEAN, banyak. Itu dah dapat 2 markah. ASEAN, kita boleh masuk. Lepas ni kita masuk ASEAN. Senang je soalan. Dia nak 3 markah, kita boleh bagi lagi 3 poin. Matlamat utama. Okey. Ni ASEAN ni. Kalau ASEAN, okey, good. Kita tengok ASEAN. Apa ASEAN ditanya tadi? Tentang matlamat dan peranan. Okey, pelajar dia kena tengok di sini. Di bahagian mana kita nak tengok ASEAN? Tengok dulu negara ASEAN ada berapa? Ada 10, 11, 12. Dalam buku teks kita, kalau kita tengok ada berapa? Kita hanya ada 10 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Kita tengok di sini ASEAN. Pelajar boleh highlight kan. Apa matlamat utama dia ialah kita nak berbaik-baik dan bekerjasama dengan negara jiran. Sebab apa kita nak baik? Selepas berlaku kegagalan. Ini. Selepas 2 pertubuhan ini, ASA dan Mafilindo gagal. Okey, simple. Bila mula ASEAN dibentuk? Pada 8 Ogos 1967. Bermaksud selepas berakhirnya konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia dan tuntutan Filipina ke atas Sabah. Baik, apa matlamat? Ini soalan yang nak jawab yang ni tadi ni. Ini matlamat ni. Apa matlamat kita? Kita tengok huruf M. Banyakkan huruf M. Di sini mengekalkan kestabilan politik. Membantu satu sama lain dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Dapat 2 meningkatkan taraf hidup. Memberi kerjasama. Membantu dalam bentuk latihan. Mengadakan hubungan erat. Okey, kalau kita tengok berapa tu? Okey, kita tengok 1. Mengekalkan 1. Membantu 2. Meningkatkan 3. Memberi kerjasama 4. 5, 6. Dia nak 1 je. Kalau saya sini, senang je saya bagi ini, ASEAN ini. ASEAN, dia lebih kerjasama antara ASEAN ialah kerjasama
antara negara. Cukup. Kenapa? Tak ada M, cikgu. Tengok sini, kita nampak. Yang penting kita faham situ. Kita ada nampak kerjasama kan. Nampak ni. Kerjasama dalam bidang apa? Pertanian, perdagangan, industri. Memberikan kerjasama, membantu latihan. Kerjasama tu banyak poin dia. Jadi, dia menjawab juga matlamat. Di sini juga ada soal tentang matlamat. 5 matlamat. 5 matlamat di sini. 5 markah. Markah kita, jawapan kita ada 6. Okey. Habis tentang matlamat ini, kita nampak di bawah sini, Papua New Guinea sebagai pemerhati. Ini buku lama ni. Sebab dia bersempadan dengan Indonesia. Sekarang kita ada negara baru, iaitu Timur Leste. Okey. Ini logo ASEAN. Walaupun tidak pernah disoal, kita kena tengoklah moto ASEAN ni. Semua berkaitan dengan huruf M. Yang paling mudah, ASEAN ni kita nak apa? Kalau cikgu lah, keamanan dan kestabilan. Dua ini dulu kita ambil. Aman dan stabil. Okey lah Okey. Dia tanya, apa yang Malaysia bantu kepada ASEAN? Okey, di mana kita nak ambil? Inilah. Kita tak nak ambil banyak, kita nak ambil 8 saja. Okey, apa yang Malaysia buat? Tadi dia tanya tentang Zovan. Kita bersepakat mengisytiharkan ASEAN sebagai zon aman, bebas dan berkecuali. Di sini dah dapat 1 markah. F1. Okey. Apa huraian ni? Cikgu letak warna biru. Huraiannya ialah untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan. Dia ambil balik moto tadi. Ni moto ni. Tadi kan. Keamanan dan kestabilan. Bila tengok situ kita nampak. Keamanan dan kestabilan tidak bersekongkol dengan mana-mana negara blok timur mengelak campur tangan kuasa besar. Ada 3 huraian di sini. 3 huraian. Banyak ni jadi kalau payah tengok Zovan saja ni. Dan kita tengok konsep Zovan ni teruji di sinilah. Pelajar boleh baca. Sewaktu pencerobohan Vietnam ke atas negara Kampuchea. Macam mana kita buat? Akhirnya kita bawa ke meja rundingan di Kuala Lumpur tahun 1982. Inilah satu daripada peristiwa yang menguji hubungan ASEAN. Okey, apa lagi kita nampak? Sumbangan kita. Ini. ASEAN sebagai zon bebas senjata nuklear. F2. F2. Satu pula. Okey. Apa maksud di sini? Apa huraian yang boleh diambil? Cikgu letak warna hijau. Okey, bermaksud tidak membenarkan mana-mana kapal menggunakan perairan dan pelabuhannya untuk mengangkut bahan senjata nuklear. Mana-mana kapal yang nak lalu berhampiran dengan negara ASEAN, perlu negara ASEAN lain tahulah. Contohnya khususnya membawa berkaitan dengan bahan-bahan nuklear. Kita nampak hubungan kita agak baik di situ. Jadi kalau tengok sini ada 2, sini ada 3, ada 4, sudah ada 6. Sini ada 2 poin ni. Ada 2 huraian. Dah dapat 6 dah. Bermaksud kita dah dapat 6 poin di situ. Kita nampak Okey, apa lagi sumbangan Malaysia? Yang boleh kita F3. Sampai situ pun cukup dah. Malaysia terlibat membentuk kerjasama dalam bidang industri. Ini fakta F3. Ini contoh F3. Terus contohnya apa? Contoh kita letak warna lain lah. Mungkin pelajar boleh letak warna apa-apa. Contohnya apa? Projek baja urea di Sarawak. Kenapa Bintulu? Sebab Bintulu ni dia ada minyak. Okey. Jadi kita dah menjawab soalan berkaitan dengan ASEAN ni. Jadi kita nampak ada AFTA. Kalau soalan tanya tentang AFTA, AFTA ni apa? AFTA ni kita nak menghapuskan sekatan dagangan dan menggalakkan kerjasama ekonomi
bagi negara ASEAN. Jadi kita nak pastikan hubungan ASEAN ni baik dari segi ekonomi. Kita tak nak sangat sekatan nak memudahkan hubungan ekonomi di antara negara-negara. Contohnya macam urusan minyak sawit, kelapa sawit dan sebagainya. Menjawab tak soalan ni? Bagaimana Malaysia main peranan? Banyak. Menjayakan matlamat penubuhan ASEAN. Markah 4. Di sini pelajar boleh detailkan tentang jawapan Zoufan. Pelajar boleh detailkan tentang tenaga nuklear tadi. Pelajar boleh detailkan tentang perindustrian. Ini 3 poin besar. Zoufan zon aman bebas kecuali. Tenaga nuklear tidak membenarkan. Mana-mana. Kita nampak tu berkaitan dengan tenaga nuklear di perairan ataupun di negara kita. Kita nampak di sini. Kita nak tunjukkan bahawa kita tak benarkan mana-mana negara mengangkut, membawa dan sebagainya berkaitan dengan tenaga nuklear. Ini satu lagi soalan berkaitan dengan ASEAN. Kita nampak di situ. Soalan ASEAN ni dah hampir selesai. Yang lain tu pelajar boleh baca. Sikit saja lagi ASEAN, tengok gambar. Yang lain kita boleh baca lah. Okey, cikgu rasa itu saja untuk perkongsian pendek kita. Yang lain tu cikgu akan kongsi dalam kelas nanti. Okey, terima kasih.